Die, you carry on. Pantun I die, you carry on. Kalau Tuhan meraut gayung, bawa kemari ke dalam pekan, sungguh hati terasa sayu. Tak lama dunia aku tinggalkan, sungguh misteri Dato' Pendeta. Kata di sini biasa kita baca, ya. Awak rakam nanti awak praktis, rakam tu praktis. Okay? Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur hari kita berada pada tanggal 27 hari bulan Rejab. Ya. Tadi saya dalam kereta buka lagu raya. Buka lagu raya. Tidak boleh tu, buka lagu raya. Dan kalau boleh dan beli lagu raya pasang kat rumah selalu tengok. Untuk apa? Untuk kita renung. Hari raya akan datang. Sebulan lebih aja hari raya lagi. Hari raya lagi 2 bulan lah. 2 bulan 3 hari aja. InsyaAllah Syawalnya sampai belum kiamat. Tetapi ketika orang meraihkan raya, ketika lagu raya ni dimain nanti, ketika orang bersamping sana sini, ketika orang berjamu ketupat, aku bersama ke tidak? Aku bersama ke tidak? Jadi kita kalau dalam rumah kita ni, kita ingat raya, ingat apa, bukan pasal nak rayanya, memang nak raya jugalah. Tapi lebih daripada apa, jumpa raya ke tidak? Itu lebih lagi. Jadi kita tengok, nanti kita bayangkan kemeriahannya, kita bayangkan keseronokannya, kita bayangkan anak cucu berhimpun. Ketika itu atuknya ada sama ke tidak? Ataupun mereka akan mengatakan dah 7 hari, dah rupanya tahun raya tahun lepas lah Nabi Saninya tak tahun lepas dia begini kan, kita biasa begitu kan. Kita tak tahu ajal maut kita bila sedang boleh datang. Kalau umur ini apa-apa yang rejam ke waktu, selalulah menjadikan kalaulah ajal datang di antaranya itu, bermakna ketika kamu sambut sekian, ketika kamu sedang meraihkan sekian, aku sedang berada dalam liang lahat. Allah, mudah-mudahan Allah ampun dosa kita, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita dalam husnul khatimah, mudah-mudahan Allah Ta'ala terima kita, mudah-mudahan dari detik ini sampai detik hari mati kita, kita taat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita baca pantun surat 72. Pantun. Kenapa kita nama? Kita kalau kasih judul-judul ni semua, kita tak ada fikir. Begitu teringat, terus kasih judul dulu. Terus kasih judul ni. Jadi aku mati, kau teruskanlah. Teruskan apa-apa kerja dakwah ya. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau Tuhan meraut kayu, bawa kemari ke dalam pekan, sungguh hati terasa sayu. Tak lama dunia aku tinggalkan, sungguh misteri Dato' Pendeta duduk termenung di tengah laman, bersenda gurau sesama kita, kini hanya tinggal kenangan. Tuan Puteri naik sekedur di julang orang, perlahan-lahan lembaran hidup aku nak tutup, aku nak balik
seluruh pekan, tinggallah Tuhan. Duhai sahabat, risalah dakwah Tuhan teruskan. Pada usia bayi kita ni tak ada lain, kita hanya fikir mati, tinggalkan kawan, tinggalkan sahabat, tinggalkan ahli keluarga. Kalau setakat harta tu sesin 2 sen, bagilah kamu semua. Setakat rumah, tanah, setakat kerja, ambillah kamu semua. Tetapi yang penting tu kerja dakwah kita harap diteruskan. Apa-apa semua yang kita bawakan, bacaan ratib, bacaan apa semua tu, bagaimana kita terima daripada guru-guru kita, mereka dah meninggal, kita teruskan. Itulah kita harapkan anak-anak kita dah kongsikan segala apa-apa amalan yang patut, teruskan kerja dakwah ini teruskan. Akan bersambung seterusnya sampai bila-bila ya. Mengatakan kerja dakwah ni macam passing baton, orang lomba lari passing baton. Kerjanya belum habis. Menang tak menangnya pasti menang. Bila menangnya, itulah Sayyidina Isa, dia punya last pembawa baton itulah Sayyidina Isa alaihissalam. Selepas Imam Mahdi pun tidak sampai ke puncak dan gemilangnya, dia dah sampai gemilangnya tetap dalam tangan Nabi Isa alaihissalam. Lepas tu semua yang sudah passing baton daripada zaman Rasulullah kepada Sayyidina Abu Bakar sampai ke Sayyidina Umar, turun sampailah Imam Syafi'i, sampailah Imam Ghazali, sampailah Imam Nawawi, sampailah Imam Haddad, turun sampai tuan-tuan guru kita, terus sampai zaman kita sekarang. Pegang baik-baik ya, pegang baik-baik sampai akhir hayat kita. Orang lain pula teruskan, tak boleh tidak, kita akan meninggal satu hari. Mudah-mudahan Tuhan ampunkan dosa kita, mudah-mudahan Tuhan tetapkan iman kita, mudah-mudahan walaupun kita pergi, tetapi Allah Ta'ala pandang pada kita senantiasa. Ini hari kita Isra dan Mi'raj ya. Isra dan Mi'raj satu peristiwa sangat besar, sangat besar. Apa kita pelajari isu Isra dan Mi'raj? Dari Isra dan Mi'raj itu kita tengok Allah Ta'ala sebut ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Daripada ayat ini saja menunjukkan perkara itu sangat hebat. Allah Ta'ala mulakan dengan subhana, menunjukkan perkara Isra dan Mi'raj ini yang akan dibawakan oleh Allah Ta'ala, satu perkara yang mengkagumkan. Maka daripada awal sampai akhir cerita Isra dan Mi'raj ini kita akan sebut subhanallah. Allah yang bawakan Nabi terbang begini, Allah ciptakan aras begitu besar dan Nabi nampak, dan Allah Ta'ala ciptakan cakrawala dan malaikat begitu banyak, dan ada syurga dan ada tingkatan langit. Kita hanya sebut apa? Subhanallah alladzi asra, yang telah menjalankan. Maka dengan kuasa Allah menjalankan, boleh sampai Nabi Muhammad. Dan dia punya jalankan ini pulanya bukan jalankan sembarang. Kalau kita lah, saya yang utus bulan pergi ke tempat sini-sini, dah tentu kereta dia aku provide, dah tentu dia punya minyak yang aku beri, semua tu ya, dah tentu bekalan dia aku beri. Dan Sayyidina Muhammad yang dia dijalankan oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala pasangkan cukup kelengkapan dalam diri Nabi kita SAW. Dari Isra dan Mi'raj kita boleh belajar biologi, daripada Isra dan Mi'raj kita boleh belajar fizik, daripada Isra dan Mi'raj kita boleh belajar geografi, kita boleh belajar astronomi, kita boleh belajar macam-macam daripada Isra dan Mi'raj. Biologi dijalankannya baginda sallallahu alaihi wasallam, dijalankan baginda sallallahu alaihi wasallam dengan cukup lengkap sehingga Allah Ta'ala bekalkan pada tubuh badan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu satu daya mampu yang mana Nabi boleh bernafas di tempat yang tak ada oksigen. Di atas sana kan tak ada oksigen, dan tempat yang pressure begitu tinggi sekali, Nabi boleh berdaya tahan. Sedangkan besi, tak semua besi boleh tahan tau. Besi buat kapal terbang dengan besi buat roket lain tau. Siapa besi buat roket? Pokoknya lain lah ya. Betul ya. Besi buat kapal terbang, besi buat roket dah tentu lain ya. Tak boleh pakai besi buat basikal, tak boleh buat roket buat kapal terbang, tak boleh. Dia tak cukup tahan pressure-nya. Tetapi body Muhammad boleh tahan naik atas. Very tough. Tetapi keras ke badan Nabi? Dia punya toughness tu, kalau kita belajar ya, fizik metal tu, hardness tahan keras ke badan Nabi. Badan Nabi lebih tough daripada segala besi wajah yang ada. Keras ke?
bahkan lebih lunak daripada segala cahaya. Bahkan lebih lunak daripada segala cahaya. Sehingga cahaya Jibril tak boleh menembusi, cahaya Muhammad boleh menembusi. Boleh naik itu, kita tengok subhanallah, kita sebut. Kemudian alladzi asra bi abdihi, perkataan abdihi ni tu Allah, satu perkataan yang cukup lunak daripada Tuhan kepada hamba-Nya. Ketika tu Nabi sedang amal huzun kan, tahu duka cita kematian apa bapa saudaranya, kematian apa isterinya, dan tambahan dakwah Nabi 13 tahun belum berjaya lah kita bilang ya, belum diterima orang ramai. Nabi sangat duka cita. Nabi bukan sangat duka cita pasal kematian kedua orang ini, tetapi Nabi duka cita kenapa hamba tak terima Tuhan. Kenapa hamba tak nak menyembah Tuhannya? Kenapa hamba menyembah selain daripada Tuhannya? Kenapa hamba tak nak menerima kebenaran dari Tuhannya? Itu yang duka cita Nabi. Duka cita Nabi. Dan tak cukup itu saja, mereka aniaya Nabi dengan berbagai-bagai penganiayaan. Dituang najis atas kepala Nabi, dilontarnya Nabi dengan batu, dengan kayu, dengan apa semua, disorak-sorakkan Nabi. Sangat genting sekali. Tetapi ketika itu Allah Ta'ala panggil bi'abdihi, dengan hamba-Nya. Allah Ta'ala menjalankan hamba-Nya. Kalau kita contohkan, kalau anak kita lah, anak kita aiskrim dia jatuh, pulaknya dia termasuk longkang, umpamanya lah nangis. Kalau kita panggil dia, Ahmad, mari sini Ahmad. Kalau kita panggil Ahmad saja, kita panggil, mari sini, mari anak abah, mari sini. Alah kesian anak abah. Kita panggil Mat aja ke kita panggil anak abah? Kan anak abah, alah kesian anak abah. Kenapa anak abah jatuh? Siapa tolak anak abah? Oh kan, dengan kita panggil anak abah saja, satu sejuk hati dia. Allah Ta'ala sebut abdihi, hamba-Nya. Jadi Muhammad yang kau reject, Muhammad yang kau tolak, Muhammad yang kau tak terima, Muhammad yang kau cemooh, Tuhan dia sebut ini hamba-Ku, hamba-Nya, hamba Rabbul Alamin. Memadailah daripada segala apa yang memadakan, kerana Allah Ta'ala sebut Nabi sebagai hamba-Nya, hamba-Nya. Allah Ta'ala tidak reject Nabi Muhammad SAW. Allah Ta'ala tak pandang Nabi Muhammad sebagai gagal. Bahkan Allah Ta'ala sebut hamba-Nya. Itu satu panggilan yang cukup istimewa, panggilan yang sangat lunak, gelaran yang sangat istimewa daripada Tuhannya kepada hamba-Nya. Lailan, pada malam hari, malam ada tempat simpan segala rahsia. Maka pada malam itu terbuka berbagai-bagai rahsia yang kita setakat dengar saja. Tapi Nabi Muhammad itulah wakil kita, jadi eyewitness terhadap adanya syurga, terhadap adanya neraka, terhadap adanya ada langit pertama, langit kedua, semua tu ada arash. Nabi nampak dengan mata kepalanya sendiri, ya. Nabi nampak dengan mata kepalanya sendiri. Minal Masjidil Haram, dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa allazi barakna haulahu, yang kami berkati sekitarannya. Begitu berkatnya Masjidil Aqsa sekitarannya itu. Ada apa berkatnya Masjidil Aqsa sekitarannya itu? Begitu berkat sehingga Yahudi pun tak, Nasrani pun nak, walhal kita yang punya. Dan Allah yang punya. Diwariskan pada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul, dan semua Nabi-Nabi dan Rasul kita punya, bukan mereka punya. Semuanya, dan Nabi Ibrahim, dan Nabi Yaakob, semua Nabi Daud, semua Nabi kita, bukan Nabi mereka. Pasal kita beriman kepada Allah dan kita beriman kepada mereka, dan kita beriman dengan keputusan mereka, bukan Nabi mereka. Mereka hanya sebangsanya saja, tapi tidak, bukan Nabi mereka. Berkati. Dan apa lagi ada di Palestin itu? Ada Jabal Zaitun yang kita baca Watin wa Zaitun. Setengah tafsir mengatakan Latin itu bukan pokok zaitun, pokok zaitun. Setengah tafsir mengatakan bahawa ini itu adalah apa? Jabal Zaitun dan Lembah Tin. Di situlah nanti akan dibentangkannya mahsyar. Mahsyar itu pula mana? Arafah diletakkan di situ. Akhirat dikonvertkan jadi oleh Allah Ta'ala. Jadi yang kami berkati sekitarnya sampai ke akhirat, sampai ke mahsyar nanti, situlah dia akan jadi lembah Tin dan Jabal Zaitun. Menurut setengah tafsir ulama mengatakan begitu, ya. Apa? Linuriyahu min ayatina, untuk kami lihatkan tanda-tanda kebesaran kami. Subhanallah ta'ala. Dalam tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala, Nabi nampak arash, Nabi naik borak, Nabi dia bedah dadanya. Sekian. Of all tanda-tanda yang diperlihatkan, paling besar punya tanda Allah Ta'ala pun Muhammad. Tidak yang nama arash, Muhammad nampak, Muhammad lihat, Muhammad singgah di sana. Tidak yang nama Sidratul Muntaha, Muhammad melepasi dia. Semuanya begitu, ya. Melepasi dia. Sidratul Muntaha hebat tak? Hebat. Muhammad melepasi dia. Muhammad di bawah Muhammad itu semua. Muhammad naik lagi. Kalau sebut jannah, sebut neraka, semua tu di bawah. Muhammad naik.
tanda paling besar sekali dalam seluruh yang apa peristiwa Isra Mi'raj itulah baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri. Baginda sallallahu alaihi wasallam itu sendiri, berutusan baginda, penciptaan baginda, pangkat baginda, itu tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itu kita sungguh ada capal Nabi. Pada ketika itu segala makhluk di bawah capal Nabi. Segala makhluk hatta kepala Jibril pun di bawah kepala Jibril pun di bawah capal Nabi. Ya, itu lambang bahawasanya Tuan kami Sayyidina ialah Muhammad, yang mana capal dia pernah berada di atas segala kepala, hatta kepala segala malaikat sekalipun. Dan tu orang tanya, apa ni pakai songkok ada lambang capal? Kata aku, nak pakai lambang Mickey Mouse pun boleh. Boleh tak? Ada orang boleh marah tak saya nak pakai songkok lambang Mickey Mouse? Pakai songkok Mickey Mouse. Mickey Mouse kata aku lah, suka Mickey Mouse ke Bugs Bunny ke Donald Duck pun boleh jugalah sekali-sekali songkok. Kalau Mickey Mouse pun boleh, takkan aku nak pakai lambang capal Nabi aku menunjukkan ketinggi kedudukan Nabi ku itu. Jangan kata atas kepala aku, atas segala kepala di bawah capal Nabi pada ketika itu. Ketinggian baginda sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan kita junjung Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ada juga orang bilang, kalau ipun muliakan Nabi, kenapalah capal tu atas? Tak semua. Capal Nabi bukan capal awak. Capal awak saya pun tak nak pakai. Capal Nabi, dia bilang, kalau muliakan pun nak pakailah begitu lain. Allah, sebab ketika itu paling rendah pada Nabi capal. Itu pun paling tinggi daripada segala makhluk yang ada pada ketika itu. Semua pernah berada, semua makhluk atas muka bumi. Semua makhluk ciptaan Allah pernah berada di bawah capal Nabi. Begitu ya. Lepas itu kita pandang, setiap kali kita pandang, ingat kedudukan Nabi kita begitu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekat hiasan-hiasan saja, membawa arti, membawa makna, mengagumkan. Lina liyuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Sungguhnya Allah Taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Mendengar rintihan hati Nabi Muhammad, melihat akan penganiayaan mereka. Semua itu ya. Dan dalam satu Isra Mi'raj ini kita menunjukkan betapa tinggi kedudukan Nabi Muhammad di sisi Allah Taala. Sembahyang tu hak Allah Taala tahu, hak untuk disembah tahu. Allah Taala punya hak untuk disembah. Tetapi Allah Ta'ala izin dinegosiatkan. Buat 5 dapat pahala 50. Contoh kita nak beli prata saja, nak beli 50 keping pasal nak ada tamu, kita tak ada duit untuk nak bayar untuk 5 keping saja. 5 keping berapa? Taruh dah 1 keping RM5 lah ya. 5 keping RM5. Kalau 50 keping berapa? RM50. Kita pergi mamak kasih prata 50, tapi aku bayar duit untuk RM5. Dia dapat tak? Tak ada mana kau kena halau. Awak bayar 5, awak ambil 5. Awak nak lagi 45, awak kena datang bawa lagi boleh dapat. Begitu ke? Tak ada. Ini boleh. Nabi Muhammad minta, Allah izin. Kurang. Tetap dia punya pahala 50 tak kurang. Dia punya sembahyang punya angka makin kurang. 45 turun 40, 40 turun 35, turun 30, turun 25, turun. Dia punya 50 tak turun. 50 punya pahala tak turun, 50 punya anugerah tak turun. Itu hak Allah untuk disembah tau. Allah Ta'ala nak minta kita sembahyang 500 waktu pun boleh. Kita hamba dia. Allah Ta'ala kasih 50 dengan kemurahan Allah Ta'ala, dengan berkat syafaat Nabi Muhammad SAW. Kita sembahyang 5 waktu tetap dapat pahala 50. Besarnya jasa Nabi kita SAW, besarnya kedudukan Nabi, sehingga hak Allah Ta'ala pun Allah Ta'ala longi apa? Kurangi. Allah Ta'ala kurangi biar kita selesa umat Muhammad. Biar selesa umat Muhammad menyembah Allah Ta'ala Subhanallah. Itu kedudukan. Jadi Isra dan Mi'raj ini macam-macam kita belajar. Di antara tadi saya ada pesan dengan kawan-kawan, jangan lupa 2 perkara kena beli dan kena baca sampai khatam. Satu ialah Isra dan Mi'raj. Beli. Sekarang saya mau tanya, semua tolong jawab. Terus terang. Aku jawab dalam hati lah. Aku tak pakai mau geleng, ganggup pun tak mau. Dah baca khatam kitab Isra dan Mi'raj ke belum? Kalau belum, awak kini melampau lah. Baca, dan kitab Isra dan Mi'raj semuanya tak tebal. Paling tebal pun macam beginilah. Paling tebal kebanyakannya macam begini saja. Khatamkan. Jadi kita tahu satu-satu daripada sebelum Nabi naik peristiwa itu
sampai Nabi nampak apa pengajarannya puas kita tahu sendiri. Setakat dengan ceramah paling banyak 1 jam saja, dan tak mana boleh berisi. Saya kalau cerita Isra dan Mi'raj paling tidak kita ambil 4 sesi 4 hours, yang sedapnya 7 jam. Sedapnya 7 jam Isra Mi'raj, 7 jam ikut yang dilakukan oleh kiai-kiai zaman dulu. Kalau masuk bulan 1 lekor bulan Rejab, malam lekor 1 dah mula masuk kampung. Kiai ini kampung ini, kiai ini kampung ini, kampung ini baca 1 rumah. Malam ini baca 1,5 bagian. Sampai 7 malam rumah-rumah orang, sampai tengah-tengah jalan orang duduk. Malam ke-7 fikir dekat masjid ada makan-makan, khatam Isra dan Mi'raj. Begitu Allah. Zaman itu bila early 70s masih ada begitu punya suasana. Sekarang dah tak ada begitu. Sekarang orang setakat ceramah Isra dan Mi'raj sikit aja ya. Baca sendiri. Satu, kena khatam cerita Isra dan Mi'raj, jadi kita appreciate. Kedua, tolong khatamkan sirah Nabi. Sirah Nabi ya. Paling tidak kalau untuk orang tua-tua, khatamkan terjemah Barzanji. Sebab terjemah Barzanji itu paling cukup lengkap. Untuk yang tak begitu tua, tolong beli kedai, beli kitab, dan kitab yang kita cadangkan kalau untuk baca sirah Nabi tak payah tebal-tebal sangat, susah kita nak baca, lebih kurang dalam 1000 muka surat cukuplah. Begitu. 1000 muka surat tipis tu, bukan dalam khatam dalam 1000. Baca sikit-sikit 3 tahun khatam. Boleh? 1000 muka surat. Yang awak belajar dari darjah 1 sampai awak masuk degree, kalau disusun kitab awak semua tak sebegini, khatam juga. Dia tidak geografinya, historinya, matematiknya, sainsnya semua khatam juga. Habis sejarah Nabi kita itu bukan satu subjek yang penting, bukan satu subjek yang mesti lulus. Itu mesti lulus. Dalam kubur akan ditanya, apa kau tahu tentang lelaki ini? Begitu ya. Itu subjek yang mesti lulus. Itu punya mata pelajaran mesti kena ada. Beli kedai kitab apa jangan terbeli Syiahnya, jangan terbeli itu punya orientalis punya. Kita baca kitab orientalis tulis Nabi pun kita baca apa dia, what they say about Rasulullah. Oh, dia punya cerita Nabi bagus setiap sedik kan. Tapi kenapa kok begini Muhammad ya? Begitu. Tapi begini Abu Bakar tu elok. Tapi rupanya Abu Bakarnya itu dah balik batu rupanya ya. Dikutuk sedang Abu Bakar. Lebih dahsyat pada Syiah. Begitu ya. Tapi dia tulis kitab mengenai Nabi, sejarah Nabi ya. Muhammad, dia taruh Life of Muhammad. Ada macam-macam lah buku orang putih punya tulis mengenai Nabi Muhammad. Macam-macam dia puji Nabi. Kelas diselitkan sebutir 2 butir kejian terhadap Nabi. Cukuplah tu untuk membuat orang ragu terhadap Nabi kita. Begitu ya. Kenapa dia sanggup puji Nabi sampai 100-200? Biar orang yakin dengan dia. Termasuk yakin pujian, termasuk juga yakin kejian. Walau 1-2 sekali. Begitu ya. Jadi gula-gulanya manis. Sebutir 2 racun pun ditelan sama. Pasal apa? Manis berlaku semuanya. Begitu ya. Baca, kita tengok macam mana kisah Nabi kita, jadi kita appreciate perjuangan Nabi. Berinang air mata kita tengok perjuangan Nabi. Berdebah hati kita tengok Nabi dikejar dengan musuh. Menyirap darah kita tengok kebiadaban mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita hargai baginda kita sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita jadi umat Nabi sampai dunia sampai akhirat, jadi umat Nabi Muhammad. Besar macam mana dosa kita pun Allah Taala ampunkan. Jahat macam mana kita pun Allah Taala ubahkan. Malas macam mana kita pun Allah Taala gerakkan. Lalai macam mana kita pun Allah Taala ingatkan. Jauh macam mana kita pun Allah Taala dekatkan. Kotor macam mana kita pun Allah Taala bersucikan dan bersihkan. Liar macam mana kita pun Allah Ta'ala taatkan dan jinakkan. Kita mohon kepada Rabbul Alamin, tiada Tuhan melainkan-Mu ya Allah. Hanya Engkau saja Tuhan ya Allah. Hanya Engkau saja yang layak disembah ya Allah. Kami tidak menyembah lain kecuali pada-Mu ya Allah. Kami mohon keimanan ini ya Allah. Berilah kami iman yang benar ya Allah. Dan berikan kami iman yang tetap ya Allah. Berikanlah kami menjadi hamba yang iman kepada-Mu ya Allah. Sampai hari kami menghadap kepada-Mu ya Allah. Kau izin kami menjadi hamba yang beriman kepada-Mu, hamba yang mengatakan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dari hidup kami sampai mati kami.
dalam barzah kami sampai ke mahsyar kami. Sampailah kami berdiri depan-Mu ya Allah sebagai hamba yang mengimani-Mu ya Allah, dalam keadaan Kau redha pada kami ya Allah. Kami mohon kepada-Mu ya Karim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sambung baca kitab kita. InsyaAllah nanti kita minta diaturkan daurah Ramadan ya, 4 hour session. Dia sedapnya 6 hours ya. Sama ada minggu lah, kalau boleh hari lain daripada jadual kita ini 2 jam pagi, 2 jam petang. Kita baca daripada kitab bab puasa, ulang kaji bab puasa, akan buat puasa dan kita faham bab puasa semua tu ya. Rukun puasa semua, jadi kita tahu semuanya satu-satu detail puasa semua ya. Contoh kita nak tengok, dah belajar dah bab puasa, dah belajar. Orang musafir dalam bulan Ramadan, dari sekarang ini dia dah plan 10 hari bulan Ramadan dia nak pergi ke Merauke. Pasal sepupu dia ada buat apa majlis buka puasa, ada ceramah ustaz apa semua, aku nak pergi sana. Pada 10 hari bulan Ramadan itu nanti dia dah cadang nak keluar rumah pukul 8 pagi. Bilakah dia boleh tidak berpuasa? Adakah A, kerana dia sudah berniat nak pergi, maka pada hari itu dia tak payah sahur, tak payah niat pun, kerana dah niat nak bersahur? Ataupun tak boleh, dia dah keluar daripada mukim dia, baru dia boleh batalkan puasa. Seperti orang kalau sembahyang jamaah qasar, dah keluar daripada mukim baru boleh qasar. Ataupun tak boleh, dah sampai ke Merauke baru boleh batalkan puasa, sebab dah sampai destinasi. Yang mana? A, B atau C? Agak-agak jawab. None of the above. Kenapa? Kalau kita agak-agak dalam hati kita, agaknya B lah, dari situ tak betul. Kenapa? Puasa bermula waktu fajar, dan waktu fajar status dia masih orang yang syarat wajib puasa, dia masih menjadi. Maka dia puasa itu, puasa Ramadan, puasa fardu tak dibatalkan. Tapi kata orang musafir boleh. Kalau bang subuh status dia sudah sebagai musafir, bang subuh dia sudah dikeluar mungkin dia baru boleh. Begitu ya. Jadi kalau kita tak have doubt dalam perkara-perkara itu semua, bermakna kita tentang rukun puasa pun kita masih belum clear lagi, ya. Nanti kita akan minta ada waktu kita arrangekan ya. Kalau ada free, kita minta kan. Kalau memang kita free, tak dapat petang, malam pun boleh. Before maghrib 2 jam, after maghrib, before maghrib 3 jam, lepas asar sampai maghrib, lepas maghrib another 1 more. Pun tengoklah macam mana, 4 hours at least. 4 hours, kita nak belajar buat puasa semua. Hari kita sampai muka surat. Ya. 12. Sampai syarat sah sembahyang ya. Apa beza syarat sah, syarat wajib ya? Macam puasa pun ada syarat wajib dia. Kita mengatakan atas anda wajib puasa, anda wajib puasa. Kenapa anda cukup syarat wajib puasa? Tak puas, tak ada ini sembahyang. Tak sembahyang, pancung. Kalau ditangkap dia pancung. Kenapa awak orang wajib sembahyang? Islam, balik, berakal. Syarat sah. Syarat sah maknanya dah sembahyang. Awak punya sah. Pasal awak cukup syarat sah. Awak punya tak sah. Kata salah satu syarat awak tak cukup. Syarat sah sembahyang. Ya. Apa beza syarat dengan rukun ya? Syarat mesti ada, rukun pun mesti ada. Rukun sebahagian daripada sesuatu itu, syarat ialah yang memvalidkan sesuatu itu. Ibarat rukun rumah. Rukun rumah ialah apa? Dinding, bumbung, pintu. Itu rukun rumah. Kalau tak ada bumbung, ada dinding, itu namanya kandang. Kalau tak ada bumbung. Kalau ada bumbung tak ada dinding, itu namanya bangsal.
ada bumbung, ada dinding, tak ada pintu, itu namanya box, kotak. Macam mana nak masuk? Itu namanya kotak. Jadi rukun rumah. Syarat rumah itulah geran tanah, permit, yang mesti ada. Kalau tak ada, ini rumah dia macam mana boleh orang? Tak boleh. Tak boleh sebab awak tingkat tanah orang. Umpamanya ya. Begitu. Syarat rumah. Jadi rukun. Rukun dan tingkap semua tu kiranya sunat dimakan. Dapur pun sunat dimakan. Dapur pun sunat dimakan. Tak ada dapur pun boleh jadi rumah juga. Hari-hari dia makan tak perlu dapur. Begitu ya. Jadi apa? Itu. Jadi itu kita bilang itu satu beza rukun dengan syarat. Syarat tak sempurna, sembahyang tak sah. Tak dapat nak sempurnakan juga. Umpamanya dalam flight. Macam mana nak hadap kiblat? Dalam traffic jam nak masuk Singapura. Johor tu causeway tu tak sampai 15 minit tau. Tapi kau tengah musim-musim raya Cina, kalau ahli kebangsaan Singapura National Day kan mereka banyak masuk kat Johor kan. Daripada Johor nak sembang Singapura pukul 3 kita keluar sana, Maghrib belum sampai sembrang tambak. Dan Isyak baru sembrang tambak. Asar macam mana? Maghrib macam mana? Kadang Maghrib kita boleh jamak takhir lah. Asar tu macam mana? Asar macam mana? Kita traffic jam. Alamak, kenapa tak jamak tadi? Ingatkan dekat aja kan? 4 jam tak clear. 4 jam tak clear. Apa nak buat? Waktu dah nak habis. Bayang juga. Tak ada wuduk. Tanpa wuduk. Tanpa menghadap kiblat. Tanpa menghadap kiblat. Seluar kita cari. Tak sempurna aurat. Walau begitu sekali nama sembahyang hormat waktu. Sembahyang hormat waktu. Balik kena qada. Kalau syarat tak cukup, kena qada. Walau rukun cukup sekalipun. Umpamanya kita boleh sembahyang, ada tutup apa, kita boleh dah tutup aurat, dah baca semua, boleh diri, boleh rukuk sempurna semuanya sekali. Sempurnanya sekali, tetapi satu syarat tak cukup, kena qada. Syarat cukup, rukun ada tak cukup, bergantung. Kalau kerana uzur tak kena qada. Seperti rukun diri, tak boleh duduk, tak boleh baring, kena qada tak? Tak kena qada pasal uzur. Pasal uzur kan? Uzur. Begitu ya. Macam sembahyang atas kapal terbang, uzur tempat. Tapi juga semua dia boleh ngadap apa semua tu. Kalau syarat clear, tak kena qada. Syarat clear, tak kena. Rukun kalau tak clear kerana uzur, dimaafkan. Rukun tak uzur, kerana rukun tak clear, tak beres, tetapi kerana uzur, dimaafkan. Syarat tak boleh tidak. Syarat mesti kena ada. Syarat mesti kena ada. Ya? Baik. Satu, suci badan daripada 2 hadas, kecil dan besar. Dalam kitab sebut hadas sahaja, maksudnya adalah hadas kecil. Kalau hadas besar kena sebut sebagai hadas besar. Jadi kalau sebut 2 hadas bermakna hadas kecil dan besar. Jadi badan mesti kena suci daripada hadas kecil dan besar, tak boleh tidak. Ya? Tak boleh tidak. Jadi jangan dengan berhadas juga kita sembahyang tidak sah. Tidak sah. Kedua, suci daripada najis sama ada pada badannya, tempat sembahyangnya dan pada pakaiannya. Baik. Suci daripada badannya. Badannya ialah apa yang pada badannya, kulitnya. Pada kulitnya, itu pada badannya. Ya, pada badannya. Daripada najis-najis yang tidak dimaafkan. Di situ ada najis-najis yang dimaafkan, nanti kita akan bincang. Najis-najis yang dimaafkan. Daripada najis-najis yang tidak dimaafkan pada badannya. Kemudian pada tempatnya. Kita bincang badan, tempat dulu, kemudian kawasan disebut pada pakaian. Tempat. Yang nama tempat tu apa? Ialah tempat yang apabila kita diri dan kita rukuk dan kita sujud dan kita duduk tahiyat, apa-apa daripada sekitaran ini yang kena badan kita, iaitu tapak tangan kita, dahi kita, ataupun kena pakaian kita, itu namanya tempat. Yang tidak tersentuh, itu namanya bukan tempat. Itu bukan najis pada tempat, itu najis sekentang namanya. Najis sekentang. Ya? Jadi kalau kita sembahyang, ada tak cicak. Tapi kita boleh rukuk, kita boleh sujud, tak kena cicak itu.
Itu bukan hanya bertempat. Dia tak ada atas sejadah. Kalau sejadah sekalipun, itu namanya tempat. Itu namanya tempat, ya. Itu namanya najis tentang makruh kerana kotor, ya. Tetapi kena baju kita tak kena. Kena tapak tangan kita tak kena. Maka itu bukan tempat, itu namanya setentang. Sama ada puasa tentang ataupun berlapis. Tanah banyak, ada bekas tai cicak banyak apa semua, nak bersihkan pun payah dan melekat apa semua. Bentang alas, sembahyang atas alas, di bawah semua tu bukan pada tempat. Kerana tak kena pada kita, tak kena pada pakaian kita, tak kena pada badan kita, tak kena pada pakaian kita. Dan kena kerana nama pakaian. Segala yang sangkut paut dengan badan kita itu namanya pakaian. Walaupun dia tidak bergerak dengan gerak kita sekalipun. Tak bergerak dengan gerak kita. Contoh, kain serban ini, yang nak potong kain dia, satu kayu sekali saya pakai. Dah lilit serban, pukul dia panjang, sampai dekat sana pun tak. Aku rukuk sujud, kain itu begitu juga tak bergerak. Bergerak dengan gerakan kita tak bergerak. Tetapi dia berhubung dengan kita tak. Misalnya kena jilat dengan anjing, batal sembahyang. Kenapa? Itu kena pakaian kita. Itu pakaian kita kerana berhubung dengan kita. Berhubung dengan kita. Bersalahan kalau tidak berhubung dengan kita. Selalu dibawa contoh ulama dalam ini ialah tali. Kita sembahyang, kita ada pegang tali perahu. Kita tambat pada jari kita. Tali perahu. Putus tali dia. Ini kira pakaian. Kita dah kira pakaian sebab sangkut pada barang. Panjang berapa meter? Panjang berapa meter? Kemudian kat situ ada yang dah bolong-bolong sambat dengan perahu bulan. Dan kita goyang, kita rukuk sujud, perahu tu tak goyang lantaran goyang kita. Maka pakaian kita hanya setakat tali itu saja. Perahu tidak kira pakaian kita. Perahu kira benda yang sangkut pada pakaian kita. Tetapi kalau kita rukuk, perahu tu goyang. Kita sujud, dia tolak lagi. Kita berdiri, dia tertarik lagi. Dia bergerak, perahu tu pun kira pakaian kita. Perahu tu pun kira pakaian kita. Tetapi kalau kita goyang, tak apa, perahu tak apa-apa kerana tali ini panjang sangat sampai dia dah melingkar di bawah, tergulung-gulung dekat bawah, ditambatkan pada perahu, kita rukuk sujud. Perahu tu tak goyang lantaran gerakan kita, perahu tu bukan pakaian kita. Perahu tu dah kira another party. Perahu bukan kira pakaian kita. Jadi perahu tu pun tengok, jadi pakaian kita ke tidak. Kalau dia ikut goyang, dia pakaian kita. Dia tak ikut goyang, bukan pakaian kita. Tengah kita sembahyang, tiba-tiba ada datang seekor anak anjing. Tak salah anak anjing ke, bapa anjing ke, sepupu anjing ke. Dia datang, dia gigit tali itu, ataupun dia pijak atas tali itu, batal sembahyang kita. Kerana pakaian kita kena najis. Pakaian kita kena najis. Ada anjing sembahyang, kita datang anjing, tadi kita tengok, alamak ni anjing, kau gimana wahai anjing? Dia tak naik, tak pegang tali kita, dia terus naik atas perahu. Kalau perahu tu kita bilang goyang, lantaran goyang kita, batal sembahyang kita, sebab perahu tu kena pakaian kita. Kalau tidak goyang perahu tu dan kita, maka tak batal sembahyang kita, kerana perahu tu kira another third party. Dari ini, dahulu, masa mikrofon, sampai sekarang tau, kalau Hadramaut, dia tak ada pakai mikrofon macam kita ini. Klip semua. Kenapa tak pakai? Sebab itu kena pakaian. Dan apa yang Nabi tak pakai, mereka tak pakai. Apa yang Nabi pakai, mereka pakai. Jadi, habis kita perlu alat ini. Alat tak mesti dipakai. Alat tak mesti dipakai. Betul ni kita tak begitu selesa tau kalau main handphone gini. Kat depan muka aku ada benda begini. Selalu ada benda begini ya. Ada benda begini. Dan dulu baru-baru mikrofon yang klip tu ada. Mikrofon klip tau. Mikrofon klip. Kebanyakan imam tak nak pakai. Imam tahu hukum. Lalu imam cukup jaga hukum. Kenapa? Dulu belum ada dia punya pencucuan dia tu. Dulu macam ginilah. Wayar dia ni sepanjang-panjang sini daripada sejadah imam terus sampai ke bilik imam. Kan panjang.
Jadi kalau kat mana-mana tu kena tak cicak, batal sembahyang dia. Jadi dia nak sembahyang dia kena cek sepanjang-panjang. Yang dia sangkut dekat dinding kan, dekat atas semua kan. Jadi apa macam dia nak mengesahkan, dia tak dapat mengesahkan wayar ni suci, maka dia tak nak pakai. Sampailah dah ada cocokan itu dibawa dekat situ. Kotak yang hitam tu, yang macam ni kan ada. Dia cocok. Kotak ni dah hukum apa? Kotak ni dah hukum dan wayar ni dipanjangkan ekstra. Aku tak suka kalau kita wayar yang ada setengah AJK dia tak nak semak macam tu kan. Wayar cukup-cukup aja. Aku tak nak, aku suka wayar yang ekstra. Wayar yang ekstra, sampai aku gerak-gerak, wayar tu pun tak bergerak. Sebahagian pada wayar tu tak bergerak. Cocok dekat sini. Benda ni hukum perahu. Benda ni hukum perahu. Benda yang mendamping sama dia. Dan aku gerak-gerak, benda ni tak gerak. Benda ni tak gerak kerana wayarnya panjang. Wayarnya panjang, jadi benda ni tak gerak. Benda ni hukum perahu. Jadi apa yang ada pada benda ini dan selepasnya sampai ke bilik imam, tak ada kena-kena dengan aku. Dah ada kotak tu, baru setengah imam, ada ini aku nak pakai. Asal imam ni jaga sana ni, ketua benda tu bukan kena dia. Hukum. Sebab dia pandang kotak tu sebagai perahu. Dia belajar kitab ada perahu. Begitu ya. Jadi itu apa pada pakaian. Dulu tak tanya. Kalau Hadramaut sampai sekarang dia nampak orang pakai mikrofon ini. Dia jamin tadi macam kayak gini. Satu di atas, satu di bawah. Jadi kalau dia baca dengar. Jadi pada dulu dia sujud bawah, dengar kat bawah, mikrofon satu bawah. Dulu kan itu mikrofonnya. Begitu ya. Sekarang dah senang pakai gini. Baru-baru keluar memang tak nak pakai. Memang tak nak pakai ya. Almarhum Ustaz Khairuddin Abdul Hamid Imam Masjid Sultan. Anak tak pakai. Kalau ada tai cicak macam mana? Dan anak tak dapat pastikan buat anda ragu-ragu dalam sembahyang. Dia tak nak pakai. Dia mati tak nak pakai ya, begitu ya. Dia tak nak pakai mikrofon yang sangkut pada badan itu. Kira itu pakaian. Kira-kira ekstra pakaian. Begitu. Cermat orang ya. Najis-najis apa yang tak boleh kena pada badan kita? Najis yang tak dimaafkan. Tahi cicak, tahi burung. Kalau tahi burung merpati ada khilaf. Ada kelonggaran situ. Tahi burung merpati yang banyak sangat tak boleh dielakkan, khususnya pada tempat tawaf. Zaman dulu ya. Zaman dulu banyak tau tahi burung kat tempat itu ya, tempat tawaf itu. Itu kerana susah nak jaga. Itu namanya among balwa, masyakah nak jaga, maka dimaafkan. Begitu ya. Jadi tahi kucing. Yang satu nak kena jaga apa? Yang kita tak sedar. Muntah. Muntah siapa? Muntah baby. Dia dukung baby kan, ambil gumah tu kan, yang muntah susu dia tu. Muntah tu. Muntah. Alamak, kita dukung susu kita dah muntah. Tak boleh sekat cuci luar ya, kena cuci, hilangkan bau, rasa dan warna. Dan kemudian bukan sekat bajunya saja ya, dengan kulit kita yang kena kat dalam. Kalau ada t-shirt kita kat dalam tu pun kena meresapkan. Dengan t-shirt ni dengan kulit kita sekali tu pun kena bersihkan sekali. Dan begitu ya, najis. Di situ ada najis-najis yang dimaafkan. Setengah najis dimaafkan pada sembahyang, tak dimaafkan pada air. Setengah najis tak dimaafkan pada air, tak dimaafkan pada sembahyang. Najis yang dimaafkan pada sembahyang, darah. Darah kita sendiri banyak pun boleh. Orang operasi, orang luka, sembahyang, kan darah tok-tok tu di bawah dia punya bandage tu. Kan darah belaka tu ke? Banyak pun boleh. Jadi luka, bandage, orang operasi tu kan darah saja. Maka darah sendiri banyak pun dimaafkan. Selain daripada darah sendiri, dimaafkan kalau jumlahnya, perhimpunannya itu tak lebih daripada, beginilah senang, urufnya biasa. Kalau kita bilang sekarang 20 sen, 20 sen yang lama. Kalau 20 sen kecil sekarang ni, 20 sen yang lama, begitulah. Gitu. Kalau dulu sebut itu 50 sen, 50 sen yang lama lah tu, 20 sen yang lama. Begitulah kiranya ya, kiranya. Kalau ada siapa di sini-sini dikumpulkan tak lebih daripada 20 sen tu, kurang daripada 20 sen dimaafkan. Lebih daripada 50 sen tak dimaafkan. Tak dimaafkan. Itu kalau darah selain daripada darah kita. Kenapa? Manusia kadang darah, kadang luka, dan kadang kita pegang orang yang berdarah, kadang-kadang kita terpercik darah. Sebab itu diringankan. Darah dimaafkan pada sembahyang, tak dimaafkan pada air.
Setitik darah jatuh kepada air yang sedikit, najislah air itu walau tak berubah sekalipun, tak dimaafkan, ya. Tapi di situ ada pula satu lagi, dimaafkan pada air, tak dimaafkan pada sembahyang. Seperti bangkai semut. Bangkai semut jatuh sendiri dalam baldi, apa hukum air itu? Suci. Sebab dia semut haiwan yang tak mengalir darahnya, dan dia kecil dan dia jatuh sendiri. Kita ambil darah, kita ambil bangkai semut, kita taruh, ataupun dia ada kat bibir tempayan kita, dalam kita nak kemas, kita nak bersihkan, dia terjatuh. Itu kira perbuatan kita najis. Najis. Dengan perbuatan kita najis. Hatta budak kecil sekalipun, perbuatan kucing, itu bukan manusia, dimaafkan. Kucing senggol, jatuh, bangkai semut tu masuk dalam baldi, dimaafkan. Baik. Jadi di antara dimaafkan itu kita bilang, dimaafkan pada air, bangkai semut. Tak dimaafkan pada sembahyang. Tengah sembahyang, tanpa kita tengok ada kepak laron. Laron apa? Yang terbang-terbang tu. Orang boleh panggil apa? Kalkatu. Kita panggil laron. Kalau orang Perancis panggil laron. Agaknya lah. Kalau di permanskan mereka, kalau dipanggil laron. Kalau orang Perancis tak tahu apa bunyikan dia laron. Begitulah agaknya lah, gitu ya. Laron apa dia? Itu kira bangkai tu. Kira bangkai. Bangkai. Senang cakap semut lah.